Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini dan kita masih berbicarakan mengenai hak anak, dan izinkan saya untuk membuka segmen kali ini dengan soalan dari penonton. Dari Siti Aminah Min, ini soalannya. Kalau ada anak-anak yang tidak dihantar oleh ibu bapa mereka untuk bersekolah, pihak mana yang boleh bantu mereka ini? Silakan Tuan Abdul Hadi. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Aminah tadi. Ya, betul. Okay. Soalan yang sangat menarik. Okay. Which is saya rasa benda ni bukan concern saya. Saya rasa ini adalah concern semua orang, termasuklah Badan Perundangan sendiri, bahawa pendidikan adalah perkara yang paling penting untuk anak-anak, kan. Dan kalau kita nak tahu, kan, sekarang ni dekat mahkamah contohnya, kan, sejak dulu sampai sekarang elemen yang akan diambil kira adalah berkaitan dengan pendidikan. Baik. Jadi untuk menentukan hak jagaan anak contohnya, perkara berkaitan dengan pendidikan, mahkamah mesti akan tanya, okey, anak-anak ini bersekolah ataupun tidak, untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok benda berkaitan dengan pendidikan ini juga, kita tengok dalam deklarasi berkaitan dengan convention, berkaitan dengan apa-apa bentuk perjanjian berkaitan dengan kesedaran kanak-kanak, semuanya memfokuskan pasal pendidikan. Jadi nak jawab soalan tadi, bagaimana kalau kita tak hantar anak tu, kan, ia menjadi satu kesalahan sebenarnya kepada ibu bapa, sebab mengabaikan kebajikan anak dari sudut pendidikan. Sebab anak-anak ini adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sekurang-kurangnya mereka dapat pendidikan asas. Okey, kalau dekat Malaysia ini kita bersetuju bahawa pendidikan asas adalah di peringkat rendah dan menengah. Okey, sehingga SPM apa semua, kan. Tapi ia tidaklah sampai menjadi satu doktrin atau paksaan kau mesti sekolah macam tu. Tapi ia tertakluklah kepada macam mana dasar yang nak cantik dan dikolerasikan dengan dasar pendidikan kebangsaan kita sekarang ni macam mana. Okey. Tapi kalau ada masalah dari segi itu, kemungkinan pihak-pihak yang rasa ada terabai dari segi pendidikan ini boleh tampil ke Jabatan Kebajikan Masyarakat contohnya, ataupun terus mengadu kepada pihak sekolah sendiri, sebab saya rasa cikgu-cikgu pun ada rekod ketidakhadiran belajar dekat sekolah apa semua, kan. Dan memang cikgu-cikgu akan concern lah. Kita kalau ada kes dekat mahkamah contohnya, kan, ada isu-isu berkaitan dengan masalah pendidikan anak, kita akan minta rekod kehadiran. Macam mana trend kehadiran anak sekolah? Adakah sebenarnya ada penipuan di belakang cerita hantar anak kat sekolah, kata hantar anak pergi sekolah, rupanya disimpan anak dekat rumah. Pun ada cerita-cerita macam tu. Jadi kita nak tengok rekod kehadiran, sebab concernnya memang pendidikan. Okey, bermakna anak-anak ni sendiri tadi boleh buat aduan ke pihak sekolah? Boleh, tidak ada masalah. Okey, sebab ialah budak, kan. Dia faham? Kita ibaratnya macam kita hentikan dan pisahkan dia dengan kawan-kawan dia yang memang dah biasa berkawan. Tiba-tiba duduk rumah tak berkawan, kan. Jadi dia dah jadi satu dunia lain. Okey, dan dia orang bolehlah pergi ke, dan saya rasa kalau saya pernahlah ada pengalaman saya berjumpa dengan pihak sekolah pentadbir, terutamanya kaunselor di sekolah-sekolah. Memang ada student-student yang berani untuk tampil mengadu kepada pihak sekolah tentang macam mana ada larangan untuk dapatkan pendidikan apa semua, nak teruskan sekolah. Mungkin kita ada faktor-faktor lainlah, tak mampu ataupun sebagainya lah. Dan ini tertakluk kepada sama ada anak kandung dan juga anak angkat, sama sahaja? Sama sahaja. Sebab in general kita menjaga semua kebajikan kanak-kanak tanpa mengira status mereka macam mana. Okey, baik Yana, kalau saya boleh kongsikan satu lagi daripada penonton kita, daripada Michelle Lim, katanya, hak saya bersuara yang saya mempunyai mental health, lalu mak saya kata itu saya yang cari penyakit, dan itu masalah saya. Sedih sangat bila tahu mak saya tak ambil tahu dan ambil berat dan mempertikaikan, mengatakan saya ni masa dilahirkan sempurna je, tak ada penyakit apa-apa. Tiba-tiba kata saya ni gilalah, saya ni hina sangat saya ni, katanya. Hak bersuara yang mana dan saya lihat itu lebih kepada mental capacity anak itu tadi. Jadi ada keperuntukan yang membantu ataupun yang memberikan hak kepada anak-anak ini untuk mendapatkan bantuan ataupun keperluan dari segi emosi? Okey, kalau saya bercakap dari sudut syariah sendiri, kan. Okey, contohnya bila anak-anak ini dah mencapai umur memayis, okey, mahkamah dalam satu peruntukan Seksyen 85 membenarkan mereka ini dipanggil ke mahkamah untuk diinterview. Kadang-kadang mereka ni tak boleh nak suarakan, okey, perasaan mereka di bawah jagaan sesuatu pihak. Okey, macam mana? Okey, dan benda ni boleh disampaikan mungkin kepada hakim yang mendengar kes apa semua, kan. Betapa dia ada masalah sekian-sekian, ada masalah mental ke apa, abuse ke apa ke semua di hadapan hakim. Dan pada ketika itu kita akan tengoklah concern di bahagian mental anak-anak ni macam mana apa semua, dan ini akan diambil kira. Sebab
dua benda yang saya nak kongsi bahawa perintah berkaitan dengan hak jagaan ini ada dua benda yang mahkamah akan nilai. Satu, kemahuan ibu bapa, dan kedua adalah kemahuan anak-anak. Okey. Jadi dekat situlah kita boleh tengok macam mana perkara berkaitan dengan isu mental ini disuarakan. Dan kadang-kadang bukan nak kena interview pun, kadang-kadang contoh ada pihak yang berlawanan dekat mahkamah pun, dia akan tampil kepada mahkamah, dia akan bagi tahulah anak ini ada masalah dari segi ini mental, contohnya ada depression ke apa-apa sejak dia tinggal dengan pihak sekian, apa-apa semua kan. Baik, dah terjawab dah persoalan itu tadi. Dan di hujung perbincangan kita ni kan Tuan Hadi, apakah tindakan ataupun perkara yang boleh dilakukan oleh anak-anak ini tadi sekiranya mereka nak menuntut hak mereka? Bagaimana caranya? Okey, mungkin saya nak quote balik ayat yang saya mulakan tadi. Okey, Khalifah Umar tadi. Itu sebenarnya ada cerita tau. Di mana ada seorang bapa ni datang bagi tahu dekat Khalifah Saidina Umar bahawa anak aku derhaka kepada aku. Okey, dan kemudian Saidina Umar panggil kedua-duanya. Tanya sendiri apa yang telah berlaku. Anak tanya kepada Khalifah Saidina Umar, sebenarnya apa hak anak kepada ayah sebenarnya? Okey, dia tanya sendiri ni. Lepas tu apa jawab Saidina Umar? Satu, yang saya ceritakan tadi, memilih ibu yang baik untuk dia sebelum dilahirkan. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, mengajarkan Al-Quran. Okey, tiga benda ni. Lepas tu dia kata, aku tidak dapat semua itu. Okey. Jadi pada ketika itulah menunjukkan bahawa anak ini boleh suarakan hak mereka untuk mendapatkan hak-hak berkaitan dengan yang mereka mahukan. Sama ada mereka melalui ahli keluarga, waris-waris ataupun kepada badan tertentu ataupun pihak sekolah sendiri. Okey. Baik. Wow, banyak yang kita dah dapat banyak ilmu yang kita pelajari. Hak anak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh selaku Peguam Syar'i yang telah menerangkan kepada kita tentang hak seorang anak. Dan Syira, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Betul tu. Dan esok Wanita hari ini akan kembali bersiaran dengan topik kita berhias untuk pasangan. Penting ke tak ni kita nak cantik-cantik depan suami ni, Ana? Tuan Hadi dah kahwin ke belum? Belum. Oh, ni promo. Lupa. Baik, jangan lupa tunggu janji kita esok bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe. Assalamualaikum. Bye semua. Bye-bye. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita